mak bapak kita mempunyai kepercayaan berbeza, sama ada mak bapak atau atuk nenek kita lah. Diorang mempunyai kepercayaan dan cara berfikiran yang sangat-sangat berbeza pada zaman sekarang. Seriously, betul atau tak, memang betul, dan korang akan jumpa dan pasti jumpa, dan aku sendiri dah jumpa lah. Zaman kecil-kecil aku, bapak aku kalau nampak aku tengah tidur pukul 8 pagi, memang kena penampar guys. Tengah tidur ni, depang aku sampai bangun. Dia lempang je tau, bukan dia kejut pelan-pelan. Oh, Izan Jess, bangunlah, dah siang ni. Tak ada. Tak ada. Aku memang kena lempang sekali, one shot je. Tapi biasa sebelum kena lempang, dia balik rumah naik motor, aku dah perasan dah, aku dah terus bangun dah. Memang aku takut, memang kalau kena lempang, dia punya pedih tu sampai ke malam. Itu adat lah, mungkin adat Melayu, di mana pagi ni kan pembuka rezeki, rezeki luas pagi. Jadi kita kena bangun awal pagi supaya rezeki kita tu terbuka. Tapi macam mana pula orang yang kerja malam, balik pukul 8 pagi, lepas tu 8 pagi dia balik rumah, dia terus nak tidur? Adakah itu dipanggil rezeki tertutup? Tak juga. Sebab tu, cerita pasal kerja malam ni sebenarnya kalau nak diikutkan dalam apa yang aku study, sebab aku pernah belajar dekat Nayo Safety, sebenarnya kerja malam ni kalau nak diikutkan tak dibenarkan oleh akta kerja lah. Dia ada limitation sebenarnya. Dia limitkan supaya dapat membantu industri dapat support ekonomi. So, kerja masih boleh running walaupun tengah malam. Zaman dulu mungkin lah kerja malam tu mungkin tak ramai lah. Zaman mak bapak kita, zaman atuk nenek kita kan, kalau nak dapat kerja dah lah susah. Masing-masing kerja dekat kampung, berkebun, tanam pokok ni, tanam sayur, jual. Masih susah lah untuk kerja kilang ketika itu. Dan ketika itu kalau korang dapat kerja kilang, mungkin korang seorang yang maju jugalah. Jadi kat situ kita tak jumpa lah situasi kerja malam. So kalau sekarang, zaman tahun 2022 ni, kita dengar cakap orang-orang tua, sebenarnya ada benda yang tak kena. Bukan aku nak cakap kita tak boleh dengar cakap-cakap orang tua, tapi ada sebahagian kepercayaan, sebahagian pemikiran tu kita tak boleh gunakan pada tahun 2022. Sebagai contoh, kerja masuk pukul 8 balik pukul 5. Aku ni guys, aku cakap terus terang lah, pagi aku pergi pasar pukul 6 pukul 7. Aku pergi pasar beli barang sikit untuk berniaga. Bukan aku yang berniaga lah, dulu aku memang berniaga. Tak payah cerita lebih lah kan. Kerja aku memang pergi pasar setiap hari. So bila balik daripada pasar pukul 8, pukul 9, aku dah sampai kat rumah. Aku siap-siapkan anak aku untuk hantar ke rumah nenek dia. Habis tu pukul 10, pukul 11, macam sekarang ni pukul 11, aku dekat rumah. Apa pandangan orang-orang tua sekeliling rumah aku ni? Dia orang menganggap aku sebagai biawak hidup, aku tak kerja. Tapi dia orang pernah tahu tak macam mana aku boleh bayar bil api, aku boleh bayar bil air, aku boleh beli makan, aku boleh beli KFC, aku boleh beli McD. Daripada mana datang duit tu? Adakah dia orang tak terfikir? Adakah dia orang fikir, oh ini mesti family dia, bapak dia orang kaya ni, sebab tu dia dah kahwin, lek-lek je, tak payah kerja. Bro, ni kat rumah ni, kat bilik ni aku tengah kerja lah ni, aku buat video. Bukan sekadar video, sebenarnya banyak kerja aku boleh buat. Aku boleh buat video, satu. Kalau aku malas buat video, aku boleh bermain pada Shopee Ambassador, buat posting-posting sebab nak dapatkan commission. Selain tu aku boleh promote produk SIM card, aku jual SIM card. Banyak. Sebab tu, kita walaupun kita kena dengar cakap orang tua, tapi kita kena fikir balik dia punya pemikiran tu, statement dia tu masih relevan ke tak pada tahun 2022 ni. Banyak, susah nak cakap lah. Benda ni sangat rumit, sangat sukar untuk difahami. Jadi korang ni yang tengok video ni, mesti ada yang berumur habis-habis sekolah, belas-belas tahun kan, 18, 19, 20, 25, yang masih enjoy zaman bujang. So ingat, kemajuan hidup korang berpandukan kepada tindakan korang. Disiplin apa yang korang terapkan. Macam aku berniaga dan aku kerja sendirilah. Macam sekarang ni aku boleh duduk dekat ruang tamu, baring, buka TV, tengok Netflix. Hari-hari aku boleh buat macam tu, tanpa aku fikir duit. Sebab apa? YouTube kan, passive income kan, ada passive lain yang datang. Banyak lagi lah kan. Tapi disiplin tu, disiplin satu benda yang susah nak diterapkan. Kita belajar disiplin daripada zaman sekolah. Sebenarnya datang sekolah awal, pakai baju masuk dalam, pakai stokin, kasut kena bersih, baju jangan kotor. Ada tie, pakai tie. Ada songkok, pakai songkok. Disiplin tu bukan nak mengajar kita untuk berpakaian macam tu. Disiplin tu sebenarnya mengajar kita untuk kita terapkan disiplin, dan kita biasa dengan disiplin supaya lepas habis sekolah tu kita ada disiplin diri yang kita boleh ikut tanpa risau, tanpa orang kata buat lebih kurang. Kita boleh disiplin sebaik mungkin. Kerja sendiri, apa yang kita perlukan adalah disiplin. Termasuk daripada sudut kewangan juga. Mak bapak kita cakap, nanti belajar pada pandai, dapat kerja kerajaan, barulah hidup terjamin. Tidak. Kerajaan tidak menjamin apa-apa
terhadap hidup kau. Kerja kerajaan ni, dia tak menjamin apa-apa. Aku cakap betul atau tak? Betul. Aku memang sangat berpegang kepada pendapat ni. Cuma, dia ada kelebihan-kelebihan, perks-perks yang bagus kalau korang dapat kerja kerajaan. Itu sebenarnya. Tapi bukan perks-perks yang dia bagi tu akan menentukan kemajuan kau. Kau kerja kerajaan pun boleh. Mungkin waktu kau kerja kerajaan, duit kau, gaji kau lebih besar daripada kau kerja kilang sekarang. Tapi kau boleh tak kontrol duit kau? Kalau kau tak boleh kontrol duit kau, pun tak guna, dia tak menjamin apa-apa kerja kerajaan. Pantang, pergi bank dapat loan. Loan sana loan sini, pakai buat enjoy. Kita tak ada disiplin untuk kewangan kita sendiri pun sama je. Jadi yang penting first adalah disiplin. Kau nak kerja dekat mana pun, kau kena ada disiplin. Lepas tu kau ada mentality high income skill. Katakan kau kerja kilang dengan harga RM1,500. Orang kerja kerajaan sekarang gaji dah RM2,500. Senang-senang dapat. Nampak macam besar kan? Tapi korang sebagai pekerja kilang, gaji RM1,500. Kalau korang tak ada mentality high income skill, macam mana korang dapat income lebih? Ada je cara-cara. Ini klise. Kalau cakap pasal macam mana nak buat duit, kerja kilang gaji RM1,500, nak buat kerja tepi, balik-balik cerita berniaga. Berniaga. Itu yang mak bapak kita cakap, itu atuk nenek kita akan cakap. Itu apa yang korang akan dengar dengan kebanyakan orang sekeliling korang. Soalannya satu je. Aku pening tak cukup bajet lah bulan ni. Macam mana aku nak buat duit? Member senang-senang je cakap berniaga. Itu je jawapannya. Berniaga. Sedangkan dalam berniaga tu ada pecahan banyak benda. Kalau berjumpa dengan aku boleh cerita berniaga. Ataupun, ini lubuk buat duit ni. Internet. Banyak benda yang korang tak terfikir sebenarnya itu adalah income. Nak buat macam mana income tu pandai-pandai lah. Pilih yang korang kena. Kalau rasa nak buat, tak tahu, belajar tu wajib. Mesti belajar. Sehingga kan korang begini sahaja dengan handphone, pergi keluar rumah, snap satu gambar pun boleh menjana income. Upload dalam Shutterstock ke dalam Blackboard ke apa dah. Aku tahu jugalah yang Shutterstock tu. Ambil gambar, jual kat dalam tu. Tapi aku tak minat lah ambil gambar ni. Mungkin ada korang yang minat ambil gambar. Nak kata nak buat job fotografi, macam goyang. Ramai sangat sekarang fotografer. Job kurang ni. Buatlah macam tu bro. Online learning. Apa yang korang pandai, apa yang korang mahir. Korang pandai buat kuih, ajarlah orang buat kuih dalam internet. Buat video ke apa ke. Ataupun buat buat artikel, website www.buatkuih.com. Dekat situ korang share semua jenis kuih yang ada, yang korang pandai ni. Ajar satu persatu. Dalam website ni pun sebenarnya nampak macam bodoh tau. Tapi dia sebenarnya income. Dia ada income. Cuma bukan bodoh-bodoh lah. Masuk, pergi buat bulan depan dapat income. Dia tak macam tu guys. Website ni pun dah macam YouTube juga. Kau buka satu website, kau cerita apa kemahiran kau, bagi artikel setiap hari, maintain. Dekat situ kalau orang banyak masuk, crowded sampai iklan akan masuk, Google akan masuk iklan dekat situ. Itu pun jana income sebab iklan malas kan. Pernah terfikir tak korang? Nasihat aku dengar-dengar lah, ikut-ikutlah cakap orang-orang tua. Dengar cakap mak bapak kita dan ambil sebahagian info, statement ataupun nasihat mak bapak kita, nasihat orang tua ni, dan kita selarikan dan kita kaji balik dengan tahun yang kita duduk sekarang ni, zaman kita. Kalau tak boleh pakai, just diam aja, kita ubah dengan cara lain. Dan kalau mereka mempertikaikan, kita cuba cerita supaya dia orang faham, supaya tak ada fikir-fikir macam ni lah kan. Aku dekat rumah gini, orang ingat aku biawak hidup. Aku tak peduli dan tak ada masalah untuk aku kalau satu kampung, satu tempat ni bercerita aku sebagai seorang biawak hidup. Bini kerja, aku dekat rumah. Tak ada masalah. Pasal apa? Aku boleh bayar bil api, aku boleh makan McD, aku tinggal order je McD datang. Boleh. Sebab apa? Sebab aku ada income buat kerja-kerja dekat rumah. Aku lebih pilih macam ni. Tapi itulah, terpulang kepada korang. Aku kadang tak boleh tahan juga sebenarnya nak buat kerja kat rumah. Kalau ada anak memang tak boleh buat kerja tu. Ui, pening babe. Dia ada pro and cons. Sama ada korang kerja di luar ataupun kerja dalam rumah. So, pilihlah mana yang korang lebih suka, yang lebih selesa, yang mampu membantu dalam kehidupan korang seharian. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.